Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar tahun 6 USM. Baiklah, pada pagi ini, hari Isnin, bersamaan 15 hari bulan 2 tahun 2021, kita telah masuk minggu yang keempat untuk sesi kelas Bahasa Melayu PDPR tahun 2021. Cikgu harap semua berada dalam keadaan bersedia, sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik, isi PDPR 6 USM pada minggu ini ialah yang pertamanya ialah tema 1. Kita masih lagi berada dalam tema 1, istimewanya keluargaku. Kita juga masih lagi berada dalam unit 1, bakat istimewa dengan tajuk Seronoknya Keluarga Amar. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 5.1.1. Murid bercerita dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan yang betul. Seterusnya, baik, dalam video ini, dalam slide ini, cikgu paparkan satu gambar, iaitu gambar yang cikgu ambil daripada buku teks tahun 6. Okey, murid-murid yang ada buku teks tahun 6, buku teks Bahasa Melayu tahun 6, boleh buka buku teks masing-masing untuk gambaran yang lebih jelas, iaitu pada halaman ataupun pada muka surat E6. Baiklah, pada muka surat E6. Okey, di sini tajuk hari ini ialah Seronoknya Keluarga Amar. Dengan isi pembelajaran pada hari ini ialah kata nama am dan penjodoh bilangan. Okey, cikgu ulang, kata nama am dan penjodoh bilangan. Baiklah, kita tengok dulu apa yang terkandung di dalam gambar ini. Okey, kita baca sama-sama. Okey, di dalam gambar besar ni, di dalam buku teks awak, ada 4 keping gambar yang ditunjukkan, yang telah cikgu nomborkan di sini, iaitu gambar 01, gambar 02, gambar 03 dan gambar 04. Baiklah, kita baca dulu. Keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka berkunjung ke hutan lipur Latar Bayu, Baling Kedah. Encik Zakaria memandu. Okey, dia habis di situ, tamat di situ dengan perenggan yang kedua, Encik Zakaria memandu. Seterusnya, di bawah ini ada satu lagi perenggan, kita bacakan sama-sama. Perkelahan tersebut bukan sahaja menggembirakan, tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Amar dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama dengan keluarga. Baiklah, tamat. Kita pergi dekat bahagian tepi. Di dalam kotak yang berwarna biru itu, okey, anda boleh tengok, murid-murid boleh tengok di dalam buku masing-masing, iaitu dengan tajuk inti bahasa. Okey, inti bahasa. Okey, yang pertama dia bagi contoh kata nama am, iaitu kereta, budak, pokok dan ayam. Seterusnya, contoh penjodoh bilangan, ekor, buah, gugus dan potong. Baiklah, kita tinggalkan dulu kata nama am dan penjodoh bilangan tersebut. Kita pergi kepada gambar dulu. Okey, di dalam teks ini, teks pada hari ini sangat mudah. Di mana dia menceritakan keluarga Amar pergi bercuti. Okey, keluarga Amar pergi bercuti ke hutan lipur Latar Bayu di Baling Kedah. Jadi, dia sediakan 4 keping gambar, iaitu gambar 01, gambar 02, gambar 03 dan gambar 04. Gambar ini menceritakan apa yang berlaku ketika mereka melakukan aktiviti tersebut. Okey, apa yang berlaku ketika mereka melakukan aktiviti tersebut. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama kita dapat lihat dalam gambar ini Encik Zakaria. Encik Zakaria iaitu ayah kepada Amar dan juga Irfan. Okey, Amar dan juga Irfan. Okey, mereka menaiki sebuah kereta. Kat sini mereka menaiki sebuah kereta dan mereka melalui di kawasan sebuah kampung. Okey, di dalam kampung itu apa lagi yang kita nampak di dalam gambar ini? Kita nampak sebuah rumah. Okey, sebuah rumah. Kemudian kita lihat lagi di halaman rumah terdapat beberapa ekor ayam. Okey, dan suasana di sebuah kampung. Baiklah, itu adalah gambar yang pertama.
Manakala gambar yang kedua, gambar 02, mereka telah pun sampai di kawasan hutan lipur Latabayu tersebut. Apa yang mereka buat di situ? Mereka mengambil gambar. Mereka mengambil gambar kenang-kenangan di pintu pagar atau pintu masuk kawasan hutan lipur tersebut. Okey, di dalam gambar ini kita dapat lihat juga beberapa ekor burung sedang berterbangan. Beberapa ekor ataupun sekawan burung, sekumpulan burung pun boleh digunakan sebagai penjodoh bilangannya. Di atas ni. Kemudian kita dapat lihat banyak pokok di sini. Pelbagai jenis pokok. Deretan jenis pokok. Kemudian kita dapat lihat di sini juga ada tiang-tiang lampu. Deretan tiang-tiang lampu berada di tepi jalan kawasan masuk ke hutan lipur Latabayu. Baiklah. Gambar yang ketiga, iaitu gambar 03, mereka berkelah di hadapan air terjun. Sebuah air terjun di hutan lipur Latabayu tersebut. Di sini kita dapat lihat Amar, adik bukan Amar, ini adik dia Irfan dan ibunya. Dan ibu Irfan sedang menyediakan makanan. Kita dapat lihat pelbagai jenis makanan ada di dalam gambar ini. Contohnya sebiji kek, sepotong kek, beberapa ikat atau seikat rambutan, beberapa biji rambutan pun boleh. Makanan, pisang, sesisir pisang, kemudian ada beberapa biji cawan dan juga sebuah bekas air. Baiklah, itu gambar yang ketiga. Baik, gambar yang keempat pula ialah kita dapat lihat di sini keluarga Amar, iaitu ayahnya, adiknya dan ibu dia sedang mandi-manda di dalam kawasan tempat mandi, di dalam kawasan air, di dalam kawasan air sungai tersebut. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat dalam gambar ini? Aktiviti keluarga, sebuah air terjun, beberapa buah batu, sebatang sungai, beberapa orang dan lain-lain. Baiklah. Seterusnya kita lihat aktiviti, iaitu bercerita dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan yang betul. Baiklah, kita pergi kepada isi utama apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Yang pertama, kata nama am. Apa dia kata nama am? Kata nama am ini adalah kata bagi nama. Nama yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh dia orang, ibu, bapa, adik, abang, kucing, burung, ayam dan lain-lain. Kata umum. Kata umum bagi, kata nama umum bagi sesuatu benda atau orang atau tempat. Seterusnya kita tengok slide yang lain. Kata nama am. Tengok sini. Kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu hidup dan tidak hidup. Hidup pula terbahagi kepada dua lagi, iaitu manusia dan bukan manusia. Manusia contoh dia gadis. Lagi apa lagi selain gadis? Abang, adik, kakak, datuk, ibu, ayah dan lain-lain lah. Manusia. Bukan manusia contoh dia kancil. Dia hidup tapi dia bukan manusia, dia haiwan contoh dia. Kancil, sebatang pokok ataupun pokok, ayam, lembu, kambing. Bukan manusia tetapi hidup. Kemudian kata nama am tidak hidup. Apa contoh dia? Terbahagi kepada dua, iaitu institusi dan bukan institusi. Contoh institusi ialah mahkamah. Tempat. Mahkamah. Hospital. Mahkamah, hospital, university. Baiklah, bukan institusi. Bukan institusi terbahagi kepada dua, iaitu abstrak dan juga konkret. Abstrak dan juga konkret. Abaikan substrak ini, tidak perlu anda ingat tentang abstrak, anda cuma perlu ingat tentang konkret. Konkret ini kita boleh sentuh dan abstrak itu kita tidak boleh sentuh. Contoh dia, contoh abstrak cikgu tunjukkan. Peringatan. Tidak berbilang, peringatan. Kemudian berbilang pendapat. Pendapat dan peringatan ini kita tidak boleh sentuh. Kita tak boleh pegang. Kita tak boleh rasa. Itu maksud abstrak. Akan tetapi konkret, contoh dia kedai. Kedai. Balai polis. Kemudian apa lagi?
tandas, bilik. Okey, itu semua adalah konkrit. Apa maksud konkrit? Konkrit ialah yang kita boleh sentuh dan kita boleh rasa. Okey, itu beza dia. Kata nama am. Okey. Awak ulang balik, nanti awak dengar semula video ni, ulang balik apa yang cikgu terangkan. Seterusnya, penjodoh bilangan. Apa maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Okey, untuk menyatakan bilangan atau jumlah. Okey, bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Okey, ini adalah contoh penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ada banyak dalam bahasa Melayu. Okey, murid-murid boleh cari ke semua penjodoh bilangan ini menerusi Google, aplikasi Google. Okey, murid-murid boleh cari di dalam Google ataupun buku ataupun mana-mana sumber yang lain. Okey, di sini cikgu tunjukkan sedikit contoh. Okey, sedikit contoh penjodoh bilangan. Contoh angkatan, baris, batang, bentuk, berkas, bidang, biji, bilah, buah, buku, butir, cari ataupun cebis, cubit, cucuk, das, deret dan ekor. Ini adalah contoh-contoh penjodoh bilangan serta penggunaannya dan juga contohnya. Okey, di sini ada contoh dia lah. Okey, baiklah. Seterusnya, untuk latihan pada hari ini sangatlah mudah dan senang. Yang pertama, 1. Sambung cerita dalam buku teks bahasa Melayu muka surat 6. Awak tengok balik pada muka surat 6. Okey, muka surat 6 yang tadi. Okey, yang ini. Okey, awak salin tajuk dia Seronoknya Keluarga Amar dan salin perenggan pertama ini, pendahuluan dia. Kemudian dia berhenti, Encik Zakaria memandu. Dia berhenti dekat sini. Jadi awak salin Encik Zakaria memandu. Kemudian sambung cerita ini sampai habis mengikut gambar yang ditetapkan. Gambar 01, gambar 02, gambar 03 dan gambar 04. Okey, ceritakan apa yang berlaku seperti mana yang cikgu telah terangkan tadi. Gunakan idea awak sendiri. Kemudian salin juga penutup. Okey, salin juga perenggan penutup ini. Okey, itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, okey, tulis cerita dalam bentuk perenggan dan ikut susunan gambar 01, 02, 03 dan 04. Buat dalam buku penulisan. Untuk latihan yang kedua, mudah saja latihan ini, iaitu murid-murid perlu senaraikan 5 kata nama am dan 5 penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar. Buat dalam buku tata bahasa. Okey, buat kotak macam ni. Murid-murid semua buat kotak. Kotak yang macam cikgu dah tunjukkan ni dalam buku tata bahasa. Kemudian anda cari penjodoh bilangan dekat dalam gambar ini. Contoh, sebuah kereta. Okey. Beberapa ekor ayam. Sebuah rumah. Okey, contohlah, contoh dekat sini. Kemudian gambar ini pula, apa penjodoh bilangan yang kita boleh dapat. Kemudian gambar yang ketiga ni, apa penjodoh bilangan yang kita boleh dapat. Dan gambar yang keempat, apa penjodoh bilangan yang kita boleh dapat. Okey, cikgu nak dalam semua ni hanya 5 sahaja. Okey, 5 sahaja penjodoh bilangan dan 5 kata nama am. Okey, kata nama am ada banyak juga dekat sini. Contoh sini ada ayah. Okey, ayah. Kemudian apa lagi? Adik, ibu, okey, abang. Kemudian pisang, buah, kan, air, macam-macam, ada banyak dalam ni. Jadi cuma senaraikan 5 sahaja kata nama am. Baiklah. Yang pertama cikgu ulang, buat karangan, sambung semula karangan tadi. Kemudian buat latihan tata bahasa kata nama am dan penjodoh bilangan. Sebarang soalan, sila hubungi cikgu secara peribadi. Cikgu akan respon secepat mungkin. Baiklah, itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih.